Cerita rakyat Setanggang merupakan sebuah cerita dongeng masyarakat Melayu yang mengisahkan kehidupan seorang pemuda bernama Sitanggang yang durhaka kepada ibu bapanya. Sitanggang berasal daripada keluarga yang miskin. Ibu, kehidupan kita ni sangatlah miskin. Tanggang rasa Tanggang mahu merantau ke negeri orang untuk mencari kekayaan. Apa? Kau nak tinggalkan ibu? Ibu dah tua, Tanggang. Kasihanilah ibu. Tanggang, usahlah kau merantau di tempat orang mencari rezeki. Kasihanilah ibumu itu. Ingatlah Tanggang, ramai lagi yang lebih susah daripada kita. Bersyukurlah kehidupan kita seperti ini. Itu orang lain ayah. Tanggang tetap mahu membantu meringankan beban keluarga kita. Anak soleh. Suatu hari Sitanggang pergi bertemu dengan nahkoda kapal untuk menjadi anak kapal. Sitanggang merupakan seorang yang rajin bekerja sehingga menambat hati nahkoda kapal dan dilantik menjadi nahkoda baru. Sitanggang telah dikawinkan dengan seorang puteri sultan. Mereka pergi berlayar di banyak tempat sehingga tiba di muara kampung asalnya. Panaslah. Sini kamu. Kipaskan aku. Kakanda, lama lagi ke kita mau sampai. Adinda sudah tidak sabar merasai makanan di pelabuhan sana. Sabarlah Dinda. Tak lama lagi kita akan sampai ke tempat itu. Pergilah berehat dulu. Baik, Kanda. Di rumah, sayang. Oh, di rumah. Ya, kenapa ni Muna, Tima sampai tercungap-cungap? Duduk dulu. Apa yang bising-bising ni? Rumah Talang, aku lihat kapal anakmu Sitanggang di perairan sana. Kau biar betul Muna, betulkah itu kapal anakku Sitanggang? Ya benar, ayo ikut kami. Tanggang, tidakkah kau kenal lagi ibumu ini? Tanggang, ibumu sungguh merindukanmu. Setiap hari menangiskan kau. Kakanda, siapakah orang tua yang kotor itu? Ibu, bukankah orang tua Kakanda sudah tiada? Entahlah Dinda, mungkin mereka ini orang miskin yang meminta seperti kita. Halolah mereka, Adinda sungguh benci dengan orang tua yang kotor. Dasar pemalas. Tanggang, ini ibumu, ini bapamu. Hei perempuan tua, jangan kau berani mengaku kamu itu ibuku. Ibuku tidaklah sekeji dan semiskin dirimu. Lebih baik kamu berambus daripada sini. Dah rumah, ayolah pulang. Anakmu ini sudah melupakan asal usulnya. Sia-sia sahaja kita merayu dia. Tak mau, aku mahukan anakku. Pengawal, halau mereka berdua ini. Aku benci melihatnya. Si di rumah berasa sangat pilu dengan sikap angkuh Sitanggang itu, lalu berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, kalau benar Sitanggang itu adalah anakku yang kususui dari badanku ini dan yang kudidik dari sebesar 2 tapak jari ini, tunjukkanlah balasan-Mu ke atas anak yang durhaka. Tiba-tiba petir berdentur, angin bertiup kencang, dan ombak kuat menyebabkan kapal itu pecah. Ketika itu Sitanggang sadar bahwa doa ibunya dijawab. Dia meminta pengampunan, namun sudah terlambat. Apabila ribut reda, Sitanggang, istrinya, dan semua anak kapalnya bertukar menjadi batu. Nilai yang terdapat dalam kisah Sitanggang ialah nilai kasih sayang. Kasih sayang amat penting untuk membentuk keluarga yang bahagia. Hal ini dapat dibuktikan Sitanggang apabila Sitanggang meminta kebenaran untuk bekerja sebagai anak kapal dan berat hati untuk Sitalang dan si deruma untuk melepaskan anak mereka kerana merisaukan keselamatan Sitanggang. Pengajaran yang terdapat dalam kisah Sitanggang ialah kita perlulah mengenang jasa kedua ibu bapa sebagaimana dalam kisah Sitanggang. Walaupun kehidupan mereka miskin, Sitalang dan si deruma sebagai ibu bapa tetap memberi sepenuh kasih sayang dan perhatian kepada Sitanggang.
Impak dan pengajaran kisah si tanggang iaitu yang pertama, sentiasa bersyukur dan merendah diri. Apabila diberikan nikmat oleh Tuhan, seharusnya kita bersyukur dan merendah diri daripada bersikap pongkak. Impak yang kedua, tidak memandang rendah kepada orang miskin, iaitu sebagai seorang manusia yang berperikemanusiaan, seharusnya kita menghulurkan bantuan sama ada daripada segi tenaga dan juga masa. Bagi impak yang ketiga, kita tidak boleh menderhaka kepada kedua orang ibu bapa, iaitu sebagai seorang anak, kita seharusnya menghormati dan tidak menderhaka kepada kedua orang ibu bapa kita kerana mereka lah yang telah mendidik kita dan membesarkan kita sejak kecil lagi. Untuk pengetahuan semua, cerita dongeng masyarakat Melayu ini mempunyai pelbagai versi yang sedikit berbeza, namun isi cerita dan pengajaran yang boleh didapati adalah sama. Di Malaysia, ia dikenali sebagai Si Tanggang atau Si Tenggang. Di Indonesia, terutama bagi suku kaum Minangkabau, ia dikenali sebagai Malin Kundang. Bukan itu sahaja, di Brunei, ia dikenali sebagai Nakhoda Manis. Walaupun ini merupakan cerita dongeng, namun ada sesetengah masyarakat yang percaya akan kewujudan cerita ini pada masa dahulu. Di Malaysia, terdapat 2 tempat yang dikatakan menjadi bukti kewujudan cerita dongeng ini. Pertama, di sebuah gua yang bernama Gua Gelap di Sungai Batu Cave. Di dalam sana, terdapat air yang mengalir yang berwarna merah seakan-akan darah. Masyarakat di situ mengatakan bahawa air yang mengalir itu ialah darah Si Tanggang. Kedua, terdapat sekatul batu laut yang dijumpai 6 km dari laut di Bukit Tereh, Muar Johor. Penduduk tempatan di situ percaya bahawa itulah bekas kapal Si Tanggang. Di Brunei, dikatakan bahawa Nakhoda Manis berada di Jom Batu, Brunei. Di sana, terdapat sebuah pulau yang penampakannya seakan-akan sebuah kapal yang tenggelam kepunyaan Si Tanggang. Tempat terakhir penemuan Si Tanggang atau versi di Indonesianya ialah Malin Kundang adalah di pantai air manis Padang, Sumatera. Penemuan ini adalah bukti yang paling kukuh atas kewujudan cerita dongeng ini berbanding bukti-bukti yang lain. Sehingga kini, masih boleh kelihatan batu batan berbentuk sauh, tali kapal, seorang manusia yang tengah bersujud meminta ampun dan sebagainya di tepi pantai tersebut. Namun, kesahihannya tidak dapat dibuktikan 100% atau sepenuhnya. Hal ini kerana cerita ini datang dari mulut ke mulut sejak zaman nenek moyang kita lagi. Kemungkinan cerita ini hanya direka semata-mata ingin memberi pengajaran kepada masyarakat tentang adab dan perilaku anak terhadap kedua ibu bapa mereka. Okay, semua. Ya kenapa ni Tima Muna tu besar. Tolong! Gang, ini ibumu, ini bapakmu. Di rumah, ayuh laki-laki. Gila.